Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur المذهب لسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pocket ilmu untuk sama-sama kita membincangkan berkenaan dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam buku keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala anhu. Pada hari ini tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita akan berbincang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan salat, berkaitan dengan keistimewaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan khusus buat umat baginda SAW dan tidak diberi kepada umat-umat yang terdahulu. Antaranya adalah hadis daripada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, yang mana kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 7 nafar, faqala sallallahu alaihi wasallam ma ajlasukum, قلنا جلسنا ننتظر الصلاة. قال فأرم أي سكت قليلا ثم أقبل علينا بوجهه فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا لا. قال فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصليها لوقتها ولم يحافظ عليها استخفافا بحقها فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. Artinya, suatu ketika Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu kata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, wa nahnu 7 nafar, dan kami pada ketika itu seramai 7 orang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada kami, ma ajlasukum, apa sebab kalian duduk di sini? Apa yang menyebabkan kalian tetap duduk ketika ini? Lalu kata mereka, jalasna nantadhirus salat, kami duduk di sini adalah untuk menunggu salat. Qal fa aramma, lalu kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, apabila kami menjawab kami duduk di sini untuk menunggu sembahyang, Nabi diam. Kemudian Nabi memandang ke arah kami dengan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Nabi tanya, adakah kalian tahu apa yang sedang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami menjawab, la, kami tak tahu wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, fa inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Tuhan kalian berfirman, man shalla salata liwaqtiha wa hafaza 'alaiha, barang siapa yang salat pada waktunya, wa hafaza 'alaiha, dan dia menjaga rukun dan syarat di dalam salat, wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha, dan tidak mensia-siakan atau mengabaikan akan rukun dan syarat di dalam salat, falahu alayya ahdun an udkhilahul jannah, maka bagiku janji untuknya memasukkan di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang menjaga salat, menjaga rukun dan syaratnya untuk dimasukkan ke dalam syurga. Wa man lam yusalliha, kata Nabi, dan siapa yang tidak salat liwaqtiha, pada waktunya, wa lam yuhafiz 'alaiha, dan tidak menjaganya, yakni menjaga rukun dan syaratnya, istighfafan bihaqqiha, mengambil ringan dengan hak-hak yang ada pada salat, fala ahada lahu alayya, maka tidak ada janji bagiku untuknya. In syi'tu adzabtuhu, kalau aku berkehendak aku azabnya, wa in syi'tu ghafartu lahu, dan kalau aku berkehendak aku ampunkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina
Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu ini adalah salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang banyak bermulazamah dan duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenar beliau adalah Ka'ab bin Ujrah bin Umayyah bin Adi. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu ini beliau memeluk Islam ketika mana Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang merupakan sahabat baiknya telah memusnahkan berhala-berhala sembahan beliau. Jadi Sayyidina Ka'ab bin Ujrah dengan Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu ini asalnya kawan baik. Jadi Sayyidina Ubadah bin Samit beliau telah memeluk Islam terlebih dahulu daripada Ka'ab bin Ujrah. Bila Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu memeluk Islam, maka dia pergi ke rumah Sayyidina Ka'ab bin Ujrah dan dia musnahkan segala berhala yang ada di rumah Sayyidina Ka'ab. Bila Sayyidina Ka'ab balik ke rumah, dia melihat bahawa berhala-berhalanya telah musnah. Dan dia bertanya, siapa punya kerja ni? Siapa yang musnahkan berhala ini? Kata Sayyidina Ubadah, aku. Dan punya kerja, kata Sayyidina Ubadah. Disebabkan Sayyidina Ubadah ini adalah merupakan kawan baiknya, akhirnya Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala dia berfikir. Dia berfikir dan kemudian dia memeluk Islam. Kita lihat bagaimana mudahnya Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala mendapat hidayah Islam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, hidayah ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada kuasa untuk memberi hidayah kepada sesiapa pun. Dan jangan pernah kita merasa bahawa kalaulah ada orang itu memeluk Islam disebabkan apa yang kita sampaikan ataupun kita mengajak dia untuk memeluk Islam, kita rasa bahawa kitalah punca dia memeluk Islam. Kerana kita bukanlah punca untuk seseorang itu memeluk Islam. Kita hanyalah sebagai asbab. Punca untuk seseorang itu memeluk Islam adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebabkan itu juga kita melihat ramai daripada kalangan orang yang bukan Islam sebelum ini, mereka mendapat hidayah daripada Allah dalam keadaan kadang-kadang kita rasa perkara itu adalah perkara yang remeh, perkara yang biasa, tetapi itu menjadi asbab hidayah. Antaranya ada orang dia kata, saya memeluk Islam hanya kerana saya mendengar azan. Dia dengar azan dia, tiba-tiba dia dapat hidayah daripada Allah. Dalam keadaan dia tak faham pun apa itu azan, dia tak faham pun lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Bilal yang melakukan azan pada ketika itu. Tetapi kerana hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia memeluk Islam. Jadi Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau adalah antara sahabat yang sering bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat yang sangat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan dalam sebuah kisah yang mana Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, suatu hari aku datang kepada Nabi SAW dan aku melihat wajah baginda dalam keadaan yang lain. Fara'aituhu mutaghayyiran, kata Sayyidina Ka'ab, aku melihat wajah Nabi pada ketika itu lain macam. Lalu kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, qultu bi abi anta wa ummi, kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, demi bapaku dan ibuku. Ini sumpah orang Arab dahulu. Mali araka mutaghayyiran, dia tanya kepada Nabi SAW, hai Rasulullah, kenapa aku melihat wajahmu begitu lain hari ini wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi, ma dakhala jawfi ma yadkhulu jawfa dhati kabadin mundu thalath, kata Nabi SAW, sungguhnya perut aku ini tidak dimasuki dengan apa-apa makanan semenjak 3 hari. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah? Qala fadhhabtu fa idza yahudiyyun yasqi ibilan lahu. Sayyidina Ka'ab dia tak fikir panjang, dia taruh pergi mencari seorang Yahudi yang sedang memberi minum kepada untanya. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Ka'ab? Dia kata kepada Yahudi ini, kau berikan kepada saya untuk kau, saya nak beri dia minum, kan kau beri saya upah. Lalu Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata dia ambil baldi dan diisinya dengan air, kemudian diberi kepada unta-unta milik Yahudi ini. Fasaqaitu lahu ala kulli dalwin tamratun. Dan kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali aku beri unta-unta itu minum, maka aku mengambil upah dengan satu tamar.
Fajama'tu tamran fa'ataitu bihi Nabi SAW. Lalu aku kumpulkan semua tamar hasil daripada upah memberi minum unta milik Yahudi tadi, dan aku berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi SAW, min aina laka ya Ka'ab? Kau dari mana wahai Ka'ab? Fa akhbartuhu, lalu aku beritahu kepada Nabi, aku pergi ke rumah Yahudi, aku beri minum kepada untanya dan aku mengambil upah dengan tamar, lalu aku berikan kepadamu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Atuhibbuni ya Ka'ab? Hei Ka'ab, kau sayang Musa ke wahai Ka'ab? Lalu kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, bi abi anta na'am. Demi bapaku wahai Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, aku mencintaimu wahai Rasulullah. Ini kita lihat bagaimana cintanya Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala kepada Nabi SAW. Dia tak boleh nak tengok Nabi dalam keadaan kelaparan, taruh bagagih cari sesuatu untuk diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala ini juga ada antara ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Antaranya adalah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi. Barang siapa daripada kalian yang sakit ataupun ada sesuatu di kepalanya, adam min ra'sihi, ada yang mengganggu di kepalanya. Kata sebahagian ulama, ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala. Kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika aku keluar bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan berihram. Faqamila ra'suhu wa lihyatuhu. Dan pada ketika itu rambut dan janggut Sayyidina Ka'ab bin Ujrah ini dipenuhi dengan kutu. Fabalagha dzalika Nabi SAW, dan perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Bila Nabi dengar perkara itu, Nabi panggil si penggunting rambut. Nabi minta kepada penggunting rambut ini untuk membotakkan rambut dan janggut Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Fahalaqa ra'sahu, dalam ayat ini dikatakan dicukur rambut kepala Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma qala lahu, kemudian Nabi kata kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, hal indaka nusuk? Lalu Nabi tanya kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, adakah engkau masih mempunyai nusuk? Ma aqdiru alaihi. Lalu kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah untuk berpuasa selama 3 hari ataupun memberi makan kepada 6 orang miskin, yang mana setiap bagi orang miskin itu 1 sa'. Dan inilah antara asbab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi. Barang siapa daripada kalangan kalian yang menghadapi penyakit ataupun sesuatu yang mengganggu di kepalanya, sehinggalah kepada akhir ayat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang hebat sehingga diturunkan ayat Al-Quran khusus buatnya. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah meriwayatkan lebih kurang 47 hadis, dan 2 hadis adalah merupakan hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Kata Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW satu ketika datang kepada kami dalam keadaan kami tengah duduk bersama dengan 7 orang. Dan Nabi tanya, apa sebab kalian duduk di sini? Lalu kata mereka, jalasna nantadhirus salat. Kami duduk di sini menunggu sembahyang. Nabi diam. Tiba-tiba Nabi pandang dengan wajah baginda SAW. Nabi kata, kalian tahu tak apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, kami tak tahu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, sesungguhnya Tuhan berfirman, sesiapa yang salat dengan satu salat pada waktunya dan menjaga setiap rukun dan syaratnya dan tidak mengambil ringan dengan hak-hak yang ada pada salat, maka janji Allah untuknya dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa yang salat bukan pada waktunya dan tidak menjaga segala rukun dan syarat dalam salat, tidak menjaga hak-hak di dalam salat itu, fala ahadda lahu, maka tidak ada janji daripada Allah Subhanahu wa taala untuk masukkannya ke dalam syurga. Kata Allah, kalau aku berkehendak aku masukkannya ke dalam syurga, dan kalau aku berkehendak maka aku azabkannya. Hadis ini kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid,
Yang mana kata beliau, Abu Umar berkata, makna hadis ini adalah orang yang mengabaikan salat. Bukanlah dengan makna seseorang itu dia tidak melaksanakan salat. Kerana nanti kita akan lihat bahawa orang yang sengaja tidak melaksanakan salat dan meyakini ataupun mengingkari akan kefarduan salat, maka hukumnya adalah kafir. Hukumnya adalah kufur, terkeluar daripada Islam. Kerana salat merupakan suatu perkara yang ma huwa ma'lum min ad-din bid-darurah, perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Seperti itu juga dengan puasa, haji dan zakat. Mana kalau perkara-perkara yang diketahui dalam agama secara pasti ini diingkari, maka akan menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Oleh itu kata Abu Umar, makna hadis ini adalah orang yang mengabaikan salat itu dengan makna dia tidak menjaga waktu salat. Yang ini dia salat pada akhir waktu ataupun dah terkeluar waktu baru dia nak salat. Ataupun orang yang dia ketika berwuduk tidak bersuci dengan betul. Basuh muka ala kadar sahaja, tak basuh dengan sempurna. Basuh tangan pun orang ni sembilan kata main copuh-copuh saja. Kemudian begitu juga bila nak semayang, dia rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna. Yang Nabi sebut dalam hadis aswa'u sarikah, seburuk-buruk pencuri alladhi yasriku fi salatihi, orang yang mencuri di dalam salatnya. Sahabat tanya, bagaimana mencuri dalam sembahyang wahai Rasulullah? Nabi kata, la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi orang yang macam ni Nabi gelar sebagai apa? Pencuri dalam salat. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang tidak menjaga hak-hak salat, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak memberi jaminan kepadanya untuk masuk ke dalam syurga. Tidak ada janji bagiku untuk masukkannya ke dalam syurga. Kalau aku berkehendaki, aku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalau aku kehendaki, aku akan azabnya di dalam api neraka. Jadi oleh itu kata Ibnu Abdul Bar, hadis ini adalah khusus menceritakan orang yang mengambil ringan ataupun tidak menjaga hak-hak di dalam salat. Adapun orang yang meninggalkan salat itu memang jelas boleh membawa kepada kekufuran. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi SAW, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya di antara seseorang itu dengan syirik adalah meninggalkan salat. Nabi sebut dalam hadis ini, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri. Nabi sebut dua-dua, sama ada syirik dan kufur. Di antara kita dengan syirik ataupun kufur itu adalah meninggalkan salat. Jadi apabila seseorang itu dia meninggalkan salat, maka hakikatnya dia telah membawa dirinya kepada sesuatu perbuatan syirik ataupun perbuatan yang kufur. Lalu ulama bincang apa makna syirik di sini. Kerana syirik ini hakikatnya adalah kita menyekutukan Allah. Oleh itu kata ulama, mengapa Nabi SAW memberi perumpamaan orang yang meninggalkan salat itu dengan syirik? Kerana pada hakikatnya orang yang meninggalkan salat itu, mereka adalah orang yang kita sebut sebagai kufur, orang yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah makna syirik dan kufur ini dengan makna dia terkeluar daripada Islam, ataupun semata-mata dengan makna dia mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama mengatakan bahawa syirik di sini adalah sama ada dengan makna hakikat atau dengan namanya sahaja. Hanya sekadar nama Nabi nak bagi tahu gambaran kepada kita akan seseorang yang meninggalkan sembahyang boleh membawa kepada perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan kufur juga adalah menunjukkan berkenaan dengan pengingkaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana ingkarnya iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah memerintahkan kepada mereka untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka semua sujud melainkan iblis. Kenapa? Aba wastakbara, dia enggan dan dia takabbur, wa kana minal kafirin, dan sesungguhnya dia daripada orang yang kafir. Dan para ulama juga bincang berkenaan dengan ayat wa kana minal kafirin. Allah kata iblis adalah daripada orang yang kufur.
Apa makna kufur ini? Kerana iblis dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah antara makhluk yang paling alim, yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah murka kepadanya? Kerana dia enggan dan takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggelarnya sebagai orang-orang yang kafir. Jadi daripada ayat ini, kata ulama, makna daripada hadis Nabi tadi adalah orang yang mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu sembahyang itu wajib, tapi dia melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ulama juga bincang kenapa dalam ayat ini Allah kata wa kana minal kafirin. Kalau kita terjemahkan dengan literatnya, wa kana minal kafirin ini dengan wa kana ini dengan fi'il madhi, yakni perkara yang telah berlaku. Wa kana minal kafirin, kalau kita terjemah secara literalnya maknanya apa? Syaitan ataupun iblis ini adalah, ataupun kita kata telah lalu daripada orang yang kafir. Ataupun wa kana minal kafirin dengan makna dia orang yang dulunya daripada kalangan orang yang kafir. Sedangkan iblis pada ketika itu dia mengkufuri ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah pada waktu sebelumnya. Kerana sebelumnya dia merupakan ahli ibadah, orang yang paling banyak, makhluk yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila Allah perintah kepada dia untuk sujud kepada Nabi Adam, dia ingkar. Tapi kenapa Allah kata wa kana dengan fi'lun madhi, wa kana minal kafirin, kana yakunu. Jadi kata jumhur ulama, makna wa kana minal kafirin ini adalah pada ilmu Allah dia daripada orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala sedia maklum. Allah dah tahu dah bahawa iblis adalah orang yang akan menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah menggunakan ayat wa kana minal kafirin, dan dia yakni iblis adalah daripada orang yang kafir. Sebahagian ulama kata makna wa kana minal kafirin ini adalah jadilah, bukanlah dengan makna fi'lul madhi, tapi dengan makna pada ketika itu jadilah iblis daripada golongan mereka yang kufur. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 43, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan anaknya. Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku, jomlah naik sekali dengan aku. Ketika mana telah siapnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ajak anaknya untuk naik sama-sama supaya selamat daripada banjir yang melanda pada ketika itu. Lalu apa kata anak Nabi Nuh alaihi salam? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia kata, wahai ayahku, jangan risau, aku akan panjat gunung yang paling tinggi untuk melindungiku daripada air yang banyak ini, ataupun banjir yang sedang melanda ini. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya tidak ada perlindungan pada hari ini daripada perintah Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Ini mahallus syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hala bainahuma al-mawj, dan terpisah di antara Nabi Nuh dengan anaknya oleh ombak. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fakana minal mughraqin. Maka fakana ini juga dengan sirah fi'lul madhi, seolah-olah anak Nabi Nuh alaihi salam ini telah sebelum itu lagi menjadi orang yang tenggelam, tetapi hakikatnya anak Nabi Nuh alaihi salam menjadi orang yang tenggelam ataupun lemas dalam banjir itu setelah itu, bukan sebelum itu. Kerana dia masih bercakap-cakap dengan ayahnya Nabi Nuh alaihi salam, tapi Allah guna ayat fakana dengan fi'lul madhi, seolah-olah dia sebelum itu lagi telah menjadi orang yang ditenggelamkan oleh taufan. Jadi kata ulama, fakana di sini bukan makna dia sebelum ini telah tenggelam, tapi dengan makna menjadilah ia daripada golongan orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang meninggalkan salat itu pada hakikatnya dia telah melepasi batasan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sebut tadi dalam hadis, semuanya di antara dia dan syirik itu adalah meninggalkan salat. Jadi apabila seorang itu dia telah meninggalkan salat,
maka dia telah melanggar batasan yang akan membawa dirinya kepada kufur. Oleh itu ulama bincang tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, sekiranya seseorang itu dia mengingkari kewajipan salat, seperti mana kita sebutkan tadi, dia kata sembahyang ni sebenarnya tak wajib, dia sebenarnya harus, kata dia, maka orang yang macam ni, ijma' ulama mengatakan bahawa dia adalah kufur, dia terkeluar daripada Islam. Kecuali dia adalah orang yang baru memeluk Islam, dan dia pula orang yang tak duduk dengan orang Islam, dia tak tahu tentang sembahyang, tak ada orang nak cerita dia tentang kewajipan salat, maka orang yang macam ni diampunkan, dimaafkan. Tetapi kalaulah dia tahu tentang kefarduan salat, kemudian dia mengingkarinya dan mengatakannya bahawa ianya tidak wajib, maka sepakat ulama mengatakan bahawa ianya adalah menjadi kufur. Baik, itu kalau dia mengingkari kewajipan salat. Tapi kalau seseorang itu dia meninggalkan salat kerana malas, bukan dia kata salat tak wajib, dia kata salat tu wajib, saya tahu salat tu wajib Ustaz, tapi saya ni malas lah Ustaz, kata dia. Maka orang yang macam ni, khilaf ulama berkenaan dengan statusnya. Sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang macam ni dia tidak jatuh kepada kufur, tetapi dia hanya menjadi orang yang fasik, dan dia perlu diminta untuk bertaubat. Inilah pandangan ulama dalam mazhab Maliki, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, dan jumhur ulama daripada kalangan salaf dan khalaf. Jadi mereka berpandangan apa? Orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia tidak mengingkari akan kewajipan salat, hanya semata-mata dia kata dia malas ataupun dia saja meninggalkan salat, maka orang yang macam ni adalah orang yang fasik, dia tidak sampai kepada darjat kufur, dan dia mesti diminta untuk bertaubat. Kalau dia enggan untuk bertaubat dan dia tetap, bila kita minta kepada dia untuk sembahyang, dia tetap kata saya tetap akan tak sembahyang, tuan nak macam mana pun buatlah, saya tetap takkan sembahyang, maka di dalam Islam orang yang seperti ini boleh dihukum sebagai bunuh, seperti mana hukuman kepada wanita yang berzina, dan wanita itu adalah merupakan wanita yang muhsan. Begitu juga dengan pasangan lelakinya. Jadi lelaki dan wanita yang telah berkahwin kemudian berzina, maka hukumannya adalah bunuh. Cuma hukuman bunuh di antara orang yang tidak ingin melakukan salat dengan hukuman bunuh kepada wanita ataupun lelaki yang telah berkahwin berzina, ini sedikit berbeza. Bagi lelaki dan wanita yang berkahwin kemudian berzina, hukumannya adalah rejam. Adapun hukuman untuk seseorang yang meninggalkan salat setelah diminta untuk bertaubat, setelah dipaksa untuk melaksanakan salat, maka orang yang macam ni hukumannya adalah dipancung dengan pedang. Ini hukum di dalam Islam. Cuma praktikalnya hari ni kita tak buat. Janganlah tuan-tuan buat pasal lepas ni Ustaz khabar boleh bunuh. Dah dia nampak jiran sebelah tak semayang, dia kata siap kau. Jangan buat pasal tuan-tuan ya. Ini saya cerita tentang perbahasan ulama, pandangan ulama. Dan nanti kita akan lihat bagaimana di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada sebahagian ulama berpandangan bahawa hukuman untuk orang yang meninggalkan salat ini bukanlah bunuh, sebaliknya hanya ta'zir. Apa dalilnya? Ulama mengatakan bahawa orang yang meninggalkan salat sebab malas ini dihukumkan sebagai fasik, dan dia perlu untuk diminta bertaubat. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah sebut dalam Al-Quran bahawa Allah hanya tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah SWT. Adapun selainnya, Allah SWT akan mengampunkannya bagi yang dikehendaki oleh Allah SWT. Begitu juga dengan beberapa hadis, antaranya Nabi sebut dalam hadis, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk syurga. Tak kiralah kehidupannya penuh dengan maksiat, dia tak pernah semayang ke, dia bawah sikit daripada ifrit ke, tapi bila mana dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, dia akan masuk syurga. Tapi sebelum itu dia kena azab dululah. Dia kena dihisap, dia perlu diazab dulu setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan. Dah selesai, maka dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, macam mana pun baik dalam kehidupannya, banyak mana pun dia sedekah, dia menolong orang, maka dia tetap tidak akan masuk ke dalam syurga untuk selama-lamanya.
Orang yang akan masuk ke dalam syurga ini hanyalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kehidupannya. Jadi kata ulama, dalam hadis ini Nabi tak sebut orang yang meninggalkan sembahyang. Selagi mana dia mengucap la ilaha illallah, walaupun dia tak sembahyang, dia akan masuk ke dalam syurga. Begitu juga beberapa hadis yang lain, ada Nabi sebut man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka dia masuk ke dalam syurga. Dalam hadis yang lain Nabi kata man qala la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghayra syakin fihima illa dakhala jannah. Nabi kata siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni rasulullah, dan aku kata Nabi sebagai rasulullah, dia beriman bahawa aku ini sebagai rasulullah, la yalqallahu bihima 'abdun, tidaklah seorang hamba itu bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimah syahadat ini tanpa ada keraguan pada dirinya, melainkan dia akan masuk ke dalam syurga. Maka daripada beberapa hadis ini, kata sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Maliki dan jumhur ulama salaf dan khalaf, mereka kata ini dalil menunjukkan bahawa orang yang tidak melakukan salat dalam keadaan dia malas, dalam keadaan dia tidak mengingkari akan kewajipan salat, maka orang yang seperti ini dia tidak jatuh kepada kufur, sebaliknya hanya sebagai orang yang fasik. Dan hukum bunuh yang ditetapkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i dan beberapa ulama dalam mazhab Maliki ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salat wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salakhal ashhurul hurum, apabila telah berakhirnya bulan-bulan haram ini, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah ataupun perangilah orang-orang musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana pun kalian mendapati mereka, wa khuduhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad. Kata Allah, fa in tabu, tapi kalau mereka bertaubat dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka tinggalkan mereka, yakni jangan ganggu mereka, jangan bunuh mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah SWT itu maha pengampun. Begitu juga dengan beberapa hadis Nabi SAW, yang mana kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salah, kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mendirikan salat. Itu kata ulama, disebabkan mereka ini tidak mendirikan salat, maka Nabi masih diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan berdasarkan kepada hadis yang kita sebut sebelum ini, baina abdi wa bainal kufri tarkus salah, di antara hamba itu dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kata ulama, ala makna annahu yastahiqu bi tarki salah uqubatal kafir. Makna daripada hadis ini apa dia? Maknanya adalah disebabkan dia meninggal salat, maka dia dihukum seperti mana hukuman orang yang kafir, iaitu hukuman bunuh. Wallahu alam tuan-tuan, kita sambung lagi pada pengajian akan datang tentang beberapa lagi pandangan ulama tentang orang yang meninggalkan salat jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.